Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pada hari ini, modul 3, Perjuangan Rakyat ke arah Kemerdekaan Tanah Air. Topik pembelajaran berdasarkan KSKV 3.3, Ancaman Komunis dan Pengisytiharan Darurat 1948, yang mana berlaku selepas penubuhan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang kita telah pelajari sebelum ini. Di akhir pembelajaran, diharap pelajar akan dapat menyatakan latar belakang pengaruh komunis di negara kita. Pembelajaran pada hari ini boleh dirujuk menerusi buku teks halaman 146 hingga 147. Sebelum kita pelajari dengan lebih lanjut mengenai kemasukan pengaruh komunis di Tanah Melayu, mari kita ketahui terlebih dahulu perkara asas mengenai komunis. Fahaman komunis telah diasaskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Mereka telah menulis karya Communist Manifesto dan Das Kapital. Komunis membawa maksud orang yang menganut fahaman komunis, manakala komunisme merupakan suatu fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara, bukannya individu. Penyebaran fahaman komunis di negara kita telah bermula sejak tahun 1920-an lagi. China dan Indonesia merupakan negara yang terlibat dalam penyebaran fahaman komunis di Tanah Melayu. Kemasukan pengaruh komunis di negara kita melibatkan 3 perkara utama, iaitu yang pertama, kemasukan pengaruh komunis dari negara China; yang kedua, kemasukan pengaruh komunis dari negara Indonesia; dan yang ketiga, melibatkan penubuhan Parti Komunis Malaya di tanah air, iaitu di Tanah Melayu. Mari kita lihat dahulu bagaimanakah kemasukan pengaruh komunis dari negara China. Kemasukan pengaruh komunis dari negara China bermula pada awal 1920-an menerusi cawangan Parti Kuomintang KMT yang beribu pejabat di negara China. Seterusnya, pada tahun 1924, cawangan KMT telah ditubuhkan pada hampir setiap bandar di negeri Melayu untuk menyebarkan pengaruh komunis kepada rakyat jelata. Antara bandar yang terlibat dalam penyebaran pengaruh komunis adalah seperti Muar, Melaka, Seremban, Klang, Kuala Lumpur dan Sungai Petani. Selain Kuomintang, terdapat juga satu pertubuhan lain yang menyebarkan pengaruh komunis, iaitu Main School yang bergerak dalam kalangan orang Hailam di bawah arahan Parti Komunis China, iaitu PKC. Walau bagaimanapun, pada tahun 1927 telah berlaku perpecahan antara Parti Kuomintang dengan Parti Komunis China. Seterusnya, pada tahun 1928, The Communist International Kuomintang yang berpusat di Moskow telah mengarahkan penubuhan Parti Komunis Nanyang PKN. Walau bagaimanapun, PKN telah gagal mencapai matlamat penubuhannya. Justru, Kuomintang telah mengarahkan penubuhan parti baharu, iaitu Parti Komunis Malaya ataupun dikenali sebagai PKM. Seterusnya, mari kita lihat kemasukan pengaruh komunis dari Indonesia di negara kita. Bagaimanakah pengaruh komunis dari Indonesia dapat disebarkan ke Tanah Melayu? Pada tahun 1920, penyebaran fahaman komunis telah berlaku di seberang perai Pulau Pinang, Perak Utara dan Kedah oleh pemimpin komunis dari Indonesia yang terdiri daripada Tan Malaka, Alimin, Moso, Budiso Jitro, Winantra, Sobakat dan Sultan Perpatih.
Manakala pada tahun 1926, Parti Komunis Indonesia (PKI) telah gagal menguasai Pulau Jawa dan perkara tersebut menyebabkan mereka berusaha untuk membuka cawangan komunis di tanah Melayu. Walau bagaimanapun, usaha PKI tidak mendapat sambutan orang Melayu. Ini kerana komunis telah menggunakan kekerasan untuk mencapai matlamat mereka dan perkara tersebut telah menyebabkan orang Melayu menolak fahaman komunis. Berikut merupakan gambar tokoh penyebaran fahaman komunis di Indonesia, iaitu Alimin dan Tan Malaka. Kemasukan pengaruh komunis di negara kita dapat dilihat menerusi penubuhan Parti Komunis Malaya yang bertindak menyebarkan pengaruh komunis secara meluas di tanah Melayu. Pada 30 April 1930, Parti Komunis Malaya telah ditubuhkan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. PKM bergerak menerusi Kesatuan Sekerja, Pertubuhan, Penerbitan Akhbar dan Sekolah Cina untuk menyebarkan fahaman komunis kepada rakyat. PKM juga menyusup ke dalam Kesatuan Sekerja untuk mengukuhkan pengaruh komunis di negeri-negeri Melayu. Seterusnya, pada zaman pendudukan Jepun, iaitu sekitar tahun 1941 sehingga 1945, PKM telah menjalinkan kerjasama dengan British dalam usaha memerangi Jepun. Pada tahun 1942, PKM telah berjaya membentuk Malayan People's Anti-Japanese Army (MPAJA) atau lebih dikenali sebagai Bintang 3. Seterusnya, PKM juga telah menerima bantuan berupa senjata, latihan, keuangan, bekalan logistik dan perubatan daripada pihak British. Apakah yang dilakukan oleh Parti Komunis Malaya selepas Jepun menyerah kalah di tanah Melayu? Untuk pengetahuan anda, sebaik sahaja Jepun menyerah kalah di tanah Melayu, telah berlaku kekosongan politik disebabkan oleh kelewatan British kembali di tanah Melayu. Perkara ini memberi peluang kepada PKM untuk meluaskan pengaruh komunis mereka. Bintang 3 PKM melalui MPAJA telah keluar dari hutan dan melakukan kekacauan. Mereka bertindak membunuh orang Melayu, Cina dan India yang didakwa pernah bersubahat dengan Jepun sebelum ini. Seterusnya, pada 1 Disember 1945, MPJA telah dibubarkan iaitu sebaik sahaja British Military Administration (BMA) mengambil alih pentadbiran di tanah Melayu. Walau bagaimanapun, pihak British tetap membenarkan PKM bergerak sebagai sebuah pertubuhan yang sah di tanah Melayu. Oleh yang demikian, PKM telah mengambil kesempatan untuk mempengaruhi beberapa pertubuhan tertentu dengan ideologi komunis mereka. Tindakan yang dilakukan oleh PKM yang seterusnya adalah dengan menyusup ke dalam Kesatuan Sekerja iaitu Pan Malayan Federation of Trade Unions (PMFTU). Pada Disember 1947 sehingga Mei 1948, pihak komunis telah berjaya menguasai sebanyak 335 kesatuan sekerja dan berjaya menyusup ke dalam beberapa buah pertubuhan seperti PKMM, MDU dan Putra AMCJA. Perkara ini telah menyebabkan British meluluskan Trade Unions Ordinance No. 9 of 1948 kerana pergerakan komunis dilihat semakin mengancam ekonomi dan keselamatan negara. Ordinan tersebut bertindak menyekat pengaruh komunis dalam kesatuan sekerja
dan seterusnya pihak British mengharamkan pergerakan PKM di tanah Melayu. Kemasukan pengaruh komunis di negara kita melibatkan 3 perkara utama, iaitu yang pertama, kemasukan pengaruh komunis dari negara China. Yang kedua, kemasukan pengaruh komunis dari negara Indonesia. Dan yang ketiga, melibatkan penubuhan Parti Komunis Malaya di tanah air, iaitu di tanah Melayu. Mari rumusan yang dapat dibuat menerusi topik pembelajaran pada hari ini, iaitu latar belakang pengaruh komunis di negara kita, ialah penyebaran ideologi komunis dari negara China dan Indonesia telah menyebabkan terdapat penduduk yang terpengaruh dengan fahaman komunis yang dibawa. Seterusnya, ideologi komunis dilihat berkembang menerusi kesatuan sekerja. Selepas Perang Dunia Kedua, berlakunya kekosongan politik di tanah Melayu yang telah membuka peluang kepada PKM untuk menyebarkan fahaman komunis. Namun demikian, PKM telah diharamkan oleh pihak British.